Okay, so saya ada record sikit tadi. So untuk kita punya fundamental ni, kita ada fundamental semiconductor lah punya tajuk je ni kan, kita punya subjek. So kali ni kita nak masuk kepada chapter 4 iaitu MOSFET. So these are the learning objectives. Okay, learning objective yang kita ada kat sini, kalau ikutkan sepatutnya you akan kita akan belajar tentang energy band diagram. Okay, ni sama macam yang belajar dalam chapter 4 yang lepas. Semua sebab kita belajar asas dia kan. So we go back to the energy band diagram of the metal semiconductor junctions. Kita nak tengok kat mana letaknya N, P tu kan. So apa efek dia jadi bending dia bentuk. Adakah dia sama macam PN junction yang awak dah tengok hari tu, bending dia kat mana letaknya Fermi energy dia kan, dan di manalah tinggi ke rendah ke, dan macam mana susunan dia punya distribution of the charge. Okay, and then kita nak, ni yang pertama energy band diagram. Yang kedua kita nak investigate lah the electrostatic of the rectifying metal. Okay, so last time saya ada tunjuk di mana process IC fabrication. Saya tak tunjuk yang dia punya video tu tadi saya barusan, minta maaf. Tapi kalau ingat proses dia, kita ada buat metallization kan. Okay, so metallization kalau ingat balik proses dia is the proses untuk you letakkan satu metal contact di atas kita punya apa tu, layer yang atas tu kan. Selepas you dah siapkan bentuk dia macam ni. Okay, atas tu jadinya awak letakkan layer macam blanketkan dia lah dengan metal. Okay, sebab kita nak jadikan dia ni contact dengan luar lah, dengan external source. Okay, jadi kat situ bila awak letak satu layer nama dia metal, bawah ni adalah semiconductor. Okay, so beza dia lain kan. Metal, maksud saya material dia tu lain, metal dengan semiconductor. Even antara P-type semiconductor dengan N-type semiconductor pun ada dia punya beza kan, dan ada sifat dia yang tersendiri. Jadi ni pula kita bawa satu material yang sangat berbeza dengan semiconductor. So kita nak tengoklah macam mana akan jadi dekat dia punya effect dia lah dekat surface dia ni macam mana. Okay, so kita nak investigate lah the electrostatic untuk antara metal semiconductor junction ni yang dinamakan sebagai Schottky barrier diode. Okay, and then kita nak derive dia punya ideal current voltage. So ini adalah IV lah, IV karakteristik untuk dia punya Schottky barrier diode kan. Kita dah tengok last time kalau diode bentuk dia macam mana. Sini kan kita ada turun, dan ada satu bahagian yang reverse breakdown voltage dia tu berapa kan. Okay, so ini adalah untuk diode lah. Dan kita nak tengok Schottky barrier ni pula macam mana, apa yang menyebabkan dia boleh jadi improve ataupun yang improve or decrease lah dia punya value tu. Okay, and then kita nak tengok juga differences in the current transport. Okay, ni kan awak belajar selalunya memang itu kan, daripada chapter 1 awak belajar energy band diagram dia, lepas tu tengok dia punya current transport mechanism, ni datang daripada chapter 2. Okay, so Schottky barrier, okay, ni kita nak tengok current transport mechanism antara Schottky barrier diode. Okay, ni Schottky barrier diode ni adalah antara metal dengan semiconductor junction. Okay, last time awak belajar PN, P dengan N. So atas dari tengah tu ada metal logical junction kat tengah tu kan. Okay, so ini antara semiconductor, ni semiconductor dengan semiconductor. Yang tu awak panggil PN diode kan selalunya, ideal PN diode. Okay, tapi kali ni apabila dia adalah antara metal, sebelah tu metal, sebelah ni semiconductor. Jadi bila dua ni berbeza, yang ini kita tak panggil sebagai PN diode lah, sebab dia bukan P-type, ni metal kan. Jadi yang untuk metal jumpa dengan semiconductor ni tadi kat bahagian atas ni, okay, kita namakan dia sebagai Schottky barrier diode. Okay, dia ada perubahan sikit sebab kat situ dia akan melibatkan resistance. Dia ada resistance sikit kat situ.
Okay, so kita nak tengoklah apa dia punya current transport mechanism berbanding dengan PN junction diode. Okay, so kita nak carilah dia punya differences antara turn on voltage dan juga switching time. Okay, lepas tu kita juga nak discuss about the ohmic contact. So ohmic contact tu kat mana? Jadi contact ni maksudnya bila contact kita cerita dekat bahagian yang atas lah. Sebab contact tu selalunya yang related kepada macam mana you nak sambungkan kita punya device tu dengan external sources tadi. Okay, so kat situ kita nak ohmic contact tu selalunya dia adalah low resistance dan it is non-rectifying metal semiconductor junction. Okay, so ohmic contact ni dia berlaku dekat bahagian yang non-rectifying metal semiconductor junction. Ini selalu kita panggil M, ini S lah. So, kita tahu bila M bersimpang dengan S ni, junction dia M dengan S, dia akan dapat Schottky barrier diode dan kat situ kita dapatlah dia punya berapa nilai ohmic dia. Okay, and then kita juga nak investigate maksudnya akan melibatkan karakteristik dia sikit lah investigate karakteristik of the semiconductor heterojunction. Jadi kat situ awak boleh kira lah berapa dia punya ohmic tadi, berapa dia punya voltage kat situ, berapa dia punya beza gap dia kan. Jadi kita kira macam ni kan. Jadi antara metal dengan semiconductor pun awak boleh buat sebab dia akan appear you punya energy band diagram tu tadi. Jadi you boleh calculate kan berapa dia punya setiap satu lah ni yang selalu kita cari berapa gap dia sebenarnya. Okay, so ini adalah MOSFET history. Dia bukannya very short sebenarnya, dia panjang sikit tapi ni dah disimplifiedkan lah. Okay, so first pattern dia appear masa 1935. So MOSFET sebab sebelum tu dia buat BJT lah yang paling popular sebelum keluarnya FET ni. Then variable capacitor yang dia propose masa tu 1959 dan the first silicon MOSFET dibuat adalah 1960 lah. Okay, ni kita pakai silicon. Okay, and then untuk ni awak nak cari dia punya history bolehlah go through dekat buku, reference book pun ada, dekat dalam YouTube ke pun ada, ataupun you boleh google lah, ada banyak information sekarang kan. Okay, and then kita punya clean PMOS dengan NMOS ini late 1960s lah baru dia jadi PMOS dengan NMOS ni. Okay. Yang ni CC disk tu CC ni ini untuk kapasitor kapasitor. So 1970s dekat Bell Labs dan dia switch kepada CMOS ni ketika 1980s. Okay, so untuk yang 1980s ni bila masuk CMOS ni dia dah combine lah P dengan NMOS dia combine macam saya cakap tadi, ke atas PMOS, kat bahagian bawah dia NMOS lah. So complementary MOSFET ni selalunya dia akan combine macam ni untuk jadikan contohnya dia buat AND gate. Okay. Okay, and then kita tengok dia punya structure lah untuk N-channel MOSFET. Okay, yang macam saya mention tadi, bila dia sebut sebagai NMOS, maksudnya ni adalah dia punya channel. Okay, dia punya channel macam tu. So, bila dia sebut channel, maksudnya itu adalah awak punya NMOS maksudnya tu channel dia. Channel tu kat mana? Channel yang lalu dekat sini lah, laluan dia. Okay, bawah tu. Okay, and then kalau tengok dia punya structure, MOSFET ni adalah sebenarnya 4 terminal device. Dia 4 terminal. Sebab tulisan saya dah jadi semua. Okay, 4 terminal device. Jadi kalau kat situ, apa yang beza dia dengan BJT? Sebab kita ada 1 source, 2 gain, 3 kan, 3 terminal. Tapi ada satu lagi body lah. Body ni yang keempat. Sebab body ni dia akan masuk balik dekat, selalunya dia akan masuk balik dekat bahagian gate tu tadi lah. Okay, G untuk gate. So ini normally it is from metal or heavily doped polysilicon lah. Okay, jadi yang selalunya apabila kita nak tengok berapa dia punya size yang kecil dia tu, so normally kita tengok saya ada 10 minit dah masuk sebab
pakai yang bukan UPH punya. So nanti saya kena bagi link yang baru untuk lama sikit. Okay, so untuk dia punya sos ni tadi, S tu, jadi kalau susunan dia sama macam yang lepas. Bila kita nak buat NMOS, jadi sini kita ada N plus. Okay, so sini adalah P lah. Okay, and then sini ada metal, sini bawah tu ada oxide. So ni proses tu yang masa dia reduce hari tu, dia jadi macam apa yang kita dah buat dalam proses fabrication tu selepas dia remove, so barulah dia letak metal kat atas tu. Ni semua yang lain adalah semiconductor. Okay, dan yang ni kalau tengok kan ada dimension dia tu kan, sini width dia berapa, W tu width. Okay, L tu dia punya length. Okay, length dia bukan ambil keseluruhan panjang ni apabila awak refer kepada transistor, length dia adalah dikira kepada dia punya gate length. Okay, sebab yang nak kata kecil berapa, 2 micron ke apa tu, 1 micron ke, it's referring to the gate length. Okay, dia refer kepada gate length. Okay, bila dia refer kepada gate length, maksudnya inilah yang teknologi yang kita nampak 90 nano ke kan, ataupun dia sekarang bukan lagi 1 micro lah. 1 micro tu dah zaman lama. 1 micro is considered big untuk transistor. So sekarang dia dah pergi very minimum untuk gate tu, jadi itu dia refer kepada gate length. Okay, dan current yang appear dekat situ adalah kosong. Okay, so kalau kita tengok lagi kat situ ada apa, body. Okay, body tu dekat body dia lah, ini adalah semiconductor yang asal lah, ni silicon yang asal. Okay, lepas tu kita tengok future dulu, future of the MOSFET. Okay, yang ni saya mention tadi about the technology roadmap, international technology roadmap untuk semiconductor. Ni dah lama punya lah, ni 2008. Sebenarnya dia dah ada update dalam 2015 hari tu pun dah ada update, 2018 pun dah ada update. So kita nak tengok dekat dia punya size dan dia punya manufacturing technique lah. Selalunya dalam teknologi roadmap ni dia akan tunjukkan latest size of the teknologi yang dia buat untuk teknologi yang untuk mereka ni fabricatekan transistor. Okay, dan juga dia punya teknik dia pakai apa. Okay, so kita tengok dekat ini pun dah agak lama, sebetulnya saya update dulu ni yang sampai 2015 So ini untuk lithography technology requirement So contohnya kalau tengok dekat situ kita ada size dia tak appear dekat situ, tapi awak boleh tengok dia punya bagaimana wafer size lah. Okay, wafer size kalau zaman dulu-dulu boleh tengok dia punya size dia kecil kan. Yang ni wafer size dia dah makin besar lah, ni 4 inci, yang ni 4 inci tu. Okay, and then daripada situ juga kita boleh nampak dia punya gate length MPU physical gate length dia, yang ni nanometer 2015 dia dah go for nanometer, 10 nanometer yang paling kecil. Okay, jadi boleh bayangkan kita sekarang ada 2020. Itu 2020 ni dah makin kecil lah. Nanti saya you boleh cari ataupun saya boleh sharekan lah the latest one yang kita ada untuk teknologi ni. Okay, so dia ada, ini sebenarnya mewakili proses-proses yang dia dah buat lah, the evolution yang kita boleh panggil evolution dia. Chip size kat situ tak adalah, sebab ini makin kecil dia punya gate length tu tadi, maksudnya makin boleh banyak lah awak masukkan dalam satu chip size tu. Okay, so lagi kita ada exposure time pun kita boleh tengok kat situ. Exposure step dia dah jadi makin kecil lah, 17 nanometer. Okay, lagi kita ada apa? Okay, kita ada yang ni untuk long term pula. Okay, ni sampai 2022. Okay, tadi yang kita tengok adalah physical gate length kan. Okay, sekarang kita berada dekat 2020. So ni 2020. Okay, warna dia merah pula. Okay, 2020 boleh nampak yang paling kecil dia boleh pergi adalah 6 nanometer. Ni gate length tadi tu, dia dekat awak punya gate tu. So gate ni panjang dia 6 nanometer. Okay, 1 micron macam awak belah-belah rambut awak tu berapa kali 1,000 100 kali.
Okay, so yang ni boleh compare lah, ni makin kecil lah. 6 nano tak nampak mata kasar memang tak boleh nampak. Okay, so dia punya contact dia tu, contact after age, contact size dia pun dah makin kecil lah, sebab you dah reduce kan dia punya size. Tak boleh lah contact tu bila size gate length tu 6 nano, contact dah nak buat besar kan. Okay, so dia pun akan reduce. Okay, lagi ini kita ada continuation untuk apa ni, Moore's law. Kita panggil yang evolution tu dia sebagai Moore's law. So kita ada beyond Moore's lah. Okay, beyond Moore's ni MORES. Okay, sedap Okay, sekejap. Tadi kita dah sampai sini kan. Continuation of Moore's law ini ada daripada Intel lah. Okay, untuk yang bahagian ni tadi, continuation untuk Moore's law. So Moore's law ni adalah diguna pakai untuk tengok tadi itulah berapa banyak bilangan chip, berapa banyak bilangan transistor dalam satu chip. Okay, so proses dia ni ada banyak so you kena sentiasa update dengan teknologi apa yang diguna pakai oleh company fabrication ni lah. Okay, so macam Intel dia design, so bila dia design, sebahagian company yang design mereka tidak fabricate di company tersebut. Dia hantar kan, kalau macam dekat Malaysia dia hantar pergi Siltera untuk buat fabrication process tu. So maksudnya Intel dia design, lepas tu dia hantar pergi fabrication untuk buat fabrication lah. Yang proses dia tadi tu adalah Siltera. Jadi dua company, bila Intel design dia mesti tahu nak guna teknologi roadmap yang mana. Okay, so katalah dia nak pakai proses generation yang ini, okay, 22 nano. Okay, Siltera ada proses tu. Jadi Intel kena follow setiap satu step, mesti pakai yang ini. Okay, so nampak tak design dia yang mula-mula dulu 1997 200, yang ni makin lama makin besar lah size wafer tu. Okay, and then ni ada juga jenis dia punya interconnect. Dia pakai apa? Chrome, copper Yang ni dia punya channel. Ni adalah pakai strain silicon. Okay, strain SI, semua tu makin lama jadi strain. Sebab strain ni dia boleh ubahkan lah berapa jarak jarak A yang belajar, and berapa saiz dia yang paling kecil lah untuk dalam semiconductor tu. Okay, and then kita ada gate dielectric tu. So dielectric dia pun starting from 2007 dia dah pakai high K lah. K tu maksudnya untuk gate dia, kalau dulu-dulu dia pakai silicon dioxide. So dia pakai high K tu sebab nak mendapatkan satu current yang lebih baik lah. Okay, dia pakai high K ni. Okay, dan untuk gate electrode juga dia dah tukar pakai metal untuk ini. Okay, connection dia tu pakai metal, dia dah tak pakai polysilicon.